Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, Ustaz doakan semuanya berada dalam keadaan sehat, sejahtera dan dah solat. Alhamdulillah. Yang perkara pertama, bila kita bicara tentang kesihatan, kita kena ingat kesihatan ini adalah satu nikmat daripada Tuhan. Ada orang lahir tak sihat. Lahir dia dah OKU, lahir dah sakit. Tapi kita, Alhamdulillah, katalah ada umur 50 tahun, baru sakit-sakit sendi. Itu baru Allah tarik nikmat kesihatan tu. So, kita kena berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa agar Allah beri kita kesihatan, dan dengan kesihatan itu menyebabkan kita taat pada perintah Allah. Ada juga orang yang sihat tapi tak taat perintah Allah. Itu dia. Jom pujuk hati kita. Malam ni kita akan umumkan pemenang-pemenang yang cabutan bertuah, pemenang emas, pemenang RM500. Tapi isu dia sekarang ini, iaitu bagaimana kita nak jaga kesihatan. Kalau kita dapat lihat, pertama dalam Islam, kita diajar tentang doa. Doa lah. Doa apa saja, syarat dia daripada hati. Ramai orang membaca doa, tetapi dia tidak berdoa. Contohnya, mereka membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sekadar doa, sekadar dibaca, bukannya berdoa. Kalau orang yang berdoa, dia nampak je nasi depan mata dia. Macam Ustaz ceritalah, Ustaz ke Syria, dia orang nampak je kami datang, bawa makanan, penduduk Syria menangis. Nangis, sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masa suap makanan roti tersebut ke mulut, mereka baca Bismillah dengan tangis. Sebab hati mereka berdoa kerana ada makanan. So doa adalah perkara yang penting untuk menjaga kesihatan. Bayangkanlah mana tidak, ada bayi yang mati dalam keadaan kesejukan. Ada bayi yang menyusu ibunya yang telah menjadi mayat. Banyak tuan-tuan cerita macam ni. Kita kena senantiasa berdoa agar Allah Ta'ala kurniakan kesihatan kepada kita secara berterusan. Satu, doa. Yang nombor dua, tuan-tuan dan perempuan, dipanggil usaha. Masya Allah, 518 melaporkan diri. Masya Allah. Ni senior saya ni. Saya 575. Alhamdulillah. Geng-geng rapat ni. Alhamdulillah. So, apa yang berlaku tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Yang kedua, usaha. Usaha ni, dia mesti melalui kaedah pemakanan. Yang kedua, mestilah ketika kita sakit, kita berusaha mencari penyembuhnya. Imah, semua. Semua sahabat-sahabat yang memberi salam, Ustaz jawab salam dengan lafaz Waalaikumsalam. Nur Fatihah, terima kasih. Selawati Bakar Siddiq, Alhamdulillah. Nur Maznah Syamuddin, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tahu yang ada nama tu, kejap lagi kita buat cabutan bertuah, menang. Maznah Omar, Masya Allah, Tabarakallah. So gini. Perkara pertama, kita kena ingat adalah doa. Sebab manusia yang hari ini dia kata aku sihat. Aku sihat sebab aku jaga kesihatan. Maka dia menghampiri syirik. Belum syirik lagi, menghampiri. Sebab apa? Sifat takabur. Ingat, ramai orang jaga kesihatan, jaga badan, jaga pemakanan, tetapi masih sakit. Itu dia. So, pertama sekali nak sihat, tak lain dan tak bukan, mestilah berdoa. Doa, apa saja. Dapat makanan, doa. Dapat minuman, doa. Doa itu tanda syukur dan tanda lemahnya kita. Allah suka hamba-Nya yang mengaku lemah. Yang nombor dua dia, iaitu jaga pemakanan. Dalam Islam, kita mengajar, bayang zaman dahulu ada seorang daripada Habsyah, dihantar
bertemu dengan Rasulullah SAW di kota Madinah untuk dibagi, iaitu seorang tabib. Tabib ni doktor, pakar lah dalam bidang ni. Nabi kata, terima kasih, cuma penduduk Madinah ini adalah penduduk yang sehat kerana mereka hanya makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu yang diajar dalam Islam. Bila lapar, makan, bila nak kenyang tu berhenti. Itu dia. Yang nombor dua dalam Islam, kaedah pemakanan yang diajar oleh Rasulullah SAW, 1/3 isi makanan. Perut kita ni bahagi bertiga. 1/3 isi makanan, 1/3 isi minuman, 1/3 tu biarkan kosong. Ini tidak. 3/3 dia sumbat makanan. Biryani gam, dia taruhnya kambing, dia taruhnya ikan bakar, dia taruhnya macam-macam. Sampai ke sini. Lepas tu kena pula cendol. Itu yang masa rokok keluar cendol tu. So, pujuk hati kita, jaga pemakanan. Ikuti pemakanan yang diajar oleh Rasulullah SAW. 1/3 isi makanan, 1/3 isi minuman, 1/3 biarkan kosong. Dan ini kalau kita tengok dari sudut saintifik, menyebabkan mudah perut mengeluarkan asid untuk mencerna makanan. Itu dia. Jaga pemakanan. Jaga pemakanan ni pula pecah pada dua. Tadi cara makan. Yang kedua, jaga pemakanan iaitu daripada benda-benda yang halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Halalan yang apa dia? Yang halal, dari bersumber yang halal. Jangan makan duit yang tak halal lah. Nombor dua, halalan thayyiban ni, benda yang kita makan itu benda yang halal. Kita dilarang sebagai umat Islam makan benda yang daripada najis. Seperti anjing, babi, bangkai dan juga pelbagai binatang yang tidak disembelih lagi. Itu dia. Kecuali ikan, hidupan laut. Okey dah? Selesai. Yang seterusnya, cara makan pula. Yang thayyiban. Thayyiban ni lah banyak khasiat. Yang berkhasiat. Halalan thayyiban. Thayyiban ni apa dia? Contohnya dalam Islam, kita diajar madu. Madu lebah. Nombor dua, kita diajar tentang kelebihan habatus sauda, buah zaitun. Banyak lagi yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dan macam-macam lagi. Dan sekarang ni, kita bersama GNI, Go Nature International, tak lain dan tak bukan, kita mengajak orang cuba berikhtiar melalui pemakanan sihat yang baik, tak lain dan tak bukan, yang kita panggil saca inci. Saca inci. Ini semua pengguna saca inci, Ustaz doakan cepat sihat, cepat kuat, sembuh daripada penyakit untuk memudahkan kita memperbaiki ibadah. Makin meningkatkan ibadah. Seterusnya, tadi ingat doa, lepas tu cara makan, lepas tu makan benda yang berkhasiat. Makan benda yang berkhasiat, halalan thayyiban. Dan seterusnya, bila kita dah sakit, untuk menjaga kesihatan ni, dah sakit, jangan lupa cari ubat. Makan ubat. Ada orang sesuai ubat guna minyak ikan. Ada orang sesuai dengan yang lebih baik daripada minyak ikan, iaitu saca inci. Ada orang sesuai, bila dia sakit, dia sesuai dengan minyak zaitun. Ada yang sesuai dengan habatus sauda dan madu. Tengok kesesuaian seorang. Sebab tu manusia ni berbeza-beza. Tapi sebelum kita makan ubat, kita kena perbaiki apa yang kita makan selama ni. Sebab penyakit itu bermula daripada perut. Perut sakit. Perut kita dijadikan tong sampah. Tong sampah. Makan itu, makan ini. Kalau tak habis, membazir itu sahabat syaitan. Makan. Daripada kecil, mak kita asal kita menangis, dia suap susu. Padahal kita bukan nak susu.
Kita nak benda ni. Perut kita kecil tapi dia sumbat susu. So perut kita senantiasa membesar. Dan kemudiannya Masya Allah kita ni percaya bahawa makananlah yang menyihatkan kita, membesarkan kita. Kita langsung tak yakin bahawa yang menyihatkan kita, membesarkan kita Allah. Sebab tu berpuasa, Nabi sepanjang Ramadan, Nabi berbuka puasa dengan makan beberapa biji tamar dan juga minum beberapa gelas air. Tetapi siangnya Nabi boleh berdakwah, berjuang di medan perang, dan malam Nabi boleh qiyamul lail. Kita tak percaya puasa ni kita kena makan betul-betul. Lepas buka puasa, makan lagi. Kuih lah, apalah, inilah. Makan ayam golek. Malam, kita tak bangun qiyamul lail, kita tergolek. So, makanan tak semestinya menyihatkan kita. Yang menyihatkan kita Allah. So, itu dia. Dan kita kena ingat, cara pemakanan kita kena betul. Makan benda-benda yang sihat. Contoh, bagi mereka yang kena kanser, macam Ustaz, kita galakkan carilah makanan yang halalan thayyiban. Contohnya lemon, serai. So, macam Ustaz dulu, kena kanser, waktu kemoterapi, Ustaz ni, ramai kawan-kawan kita yang kena kanser, dia down. Dia down sebab apa? Sebab dia dengar orang kata pantang itu, pantang ini, pantang ini. Sedangkan dia lalui rawatan kemoterapi, radioterapi atau transplant. Waktu radioterapi, kemoterapi, transplant untuk kanser, mesti makan. Dia orang kata kena pantang, Ustaz kena makan. Tak peduli, makan. Selagi dia halal dan thayyib, makan. Sebab apa? Sebab kita tak ada tenaga. Kita punya selera makan pun tak ada. So, makan tanpa pantang selagi halal dan baik. Mesti makan. Kebanyakan pesakit kanser lepas tu bila dengar orang ni kata pantang ni. Cuma kurangkan benda yang mentah, daging merah dan juga apa dia? Tak lain dan tak bukan, iaitu gula. Itu kena kurangkan yang itu je. Yang lain makan. Makan sebab kita nak rawat kemoterapi ni kita kena makan banyak sikit. Nak lalu kemoterapi, barulah kita ada tenaga nak lalu tu. Itu yang ramai mati ketika berhadapan dengan kemoterapi dan breast cancer. Lagi teruk. So, nasihat Ustaz, perbanyakkan ni tip Ustaz lah. Macam Ustaz nak dapat selera, Ustaz makan durian Belanda, lemon, air lemon tu. Dan nombor 3, Ustaz sukakan apa? Sup ikan merah yang di dalam tu kita berserai banyak. Dalam masa yang sama kita boleh ikhtiar menggunakan Go Natural International, iaitu melalui Sancak Inci. InsyaAllah Ustaz doakan semua yang amalkan Sancak Inci, tak kisah ada sakit apa, Allah kurniakan kesembuhan atasnya. Kerana berubat itu juga mendapat pahala di sisi Allah kerana dipanggil ikhtiar. Dapat poin Ustaz? Pertama doa, yang nombor 2 cara pemakanan, nombor 3 halalan thayyiban, dan nombor 4 tak lain dan tak bukan jaga pemakanan kita, jangan jadikan perut kita tong sampah, sumbat apa saja yang tak berkhasiat. Wallahu alam.